Kejayaan sesebuah filem atau drama itu adalah sumbangan dari kerja-kerja seni yang terdapat di dalamnya. Ianya merangkumi seni pencahayaan yang menyumbang secara besar di dalam menaikkan mood, situasi dan perasaan pada babak lakonan yang tampil berkesan di dalam setiap visual paparan. Apakah seni dan kerja-kerja pencahayaan itu benar-benar membantu dan menyumbang dalam pembimbingan filem atau drama? Siapakah mereka yang menggerakkan kerja-kerja seni ini? Adakah kepentingan pencahayaan boleh merosakkan atau melonjak kualiti hasil penerbitan filem nanti? Dokumentari pendek ini akan mengupas dan memaparkan kepentingan pencahayaan di dalam pengamparan filem. Encik Ali Hussein berusia 65 tahun dan telah mengabdikan diri selama lebih 30 tahun dalam dunia perfilman Malaysia. Sejak dari dulu lagi, beliau hanya terlibat dalam bahagian teknikal, khususnya dalam kerjaya pencahayaan. Sebenarnya memang kita boleh shoot. Akan tetapi kalau kita tak menggunakan lampu, kita hanya berpandukan kepada natural lighting, mana kita tak boleh kontrol. Apa yang natural lampu tu bagi pada satu subjek ataupun scene tu, itulah yang kita gunakan. Kiranya kalau kita gunakan lampu, dan kita boleh kontrol. Maksudnya kita boleh kontrol dia punya pencahayaan tu bright ataupun kita nak kurangkan sikit brightness itu, kita gunakan diffuser ataupun benda lain, cutter ke apa ke, ataupun cookies. Contohlah, katakan scene tu dalam satu bilik, background dia, latar belakang dia gelap, dan rambut kita pun gelap. Jadi subjek akan tenggelam di dalam scene tu, tak dapat timbulkan subjek. Jadi kalau kita gunakan lampu, contohnya kita pakai backlight, kita boleh apa yang kata orang, timbulkan pelakon tu daripada gelap tadi kan. Mana lampu ini memain peranan yang cukup penting di dalam sebuah produksi. Memandangkan filem kita ni ada berbagai genre. Contohnya kita ada genre action. Di action, lampu kita kena tolong. Mungkin lampu itu kena terang, kan, tak perlukan mood sangat. Ada scene yang kita kena low key, misal kata low key, kita kena gunakan lampu juga. Bukan maksudnya low key ni bukan maksudnya kelam bermakna tak nampak sama-sama aja, itu tak betul sebenarnya. Jadi bila kita buat low key lighting, kita timbulkan pelakon tu, tapi environment kita yang gelap. Environment kita kontrol, jangan banyak light. Jadi contohnya macam dinding di belakang tu kita cut, jangan ada lampu. Mungkin nampak sama-sama saja. Itu yang dikatakan low key lighting. Jadi kadang-kadang kita silap faham bila dari tindak low key itu kita kelamkan. Dan memandangkan genre-genre yang lain yang saya nampak macam, contohnya macam cerita seram. Kita tak bolehlah cerita seram lighting yang terang-terang. Ni kalau dia terang sangat ke, ataupun dia lampu tu bila kita on, dia akan pecah ke belakang semua lah. Jadi kita kena ambil kata cut. Kita kena kontrol dia. Di mana lampu tu kena di mana. Katakan subjek yang kita tak perlu kan kita cut. Jadi kalau cerita seram, kita kena create mood. Muka tu terang, belakang kita kena ada. Dan feel mungkin sikit sajalah. Pasal kita nak mood seram ni nak gelap. Jadi kita menolong dalam sesuatu cerita tu. Kalau kita nak timbulkan cerita tu kan, maksudnya orang yang tengok cerita tu, dia dapat feel. Filem tidak boleh wujud tanpa cahaya, memetik kata-kata Joseph V. Maselli. Pendekatan pencahayaan yang berbeza membantu mencapai matlamat yang bersandarkan kepada kehendak skrip dan pengarah itu sendiri.
Di sini saya sedang set up, seorang lelaki sedang baca buku di biliknya. Bila kita nak bercerita pasal satu produk filem ataupun drama tu, kita memang kena, yang pentingnya kita kena tahu tentang storytelling. Storytelling itu yang mustahak untuk nak menyampaikan pada penonton. Jadi di antara orang kata perkara-perkara yang penting dalam storytelling ni, selain daripada skrip ke, pelakon ke, ataupun pengarah ke, ataupun art director, adalah DOP. Jadi pencahayaan ni dia memainkan peranan penting untuk membawakan mood satu-satu cerita itu. Kalau misalnya cerita itu kita tidak menitik beratkan tentang lighting ataupun tentang pencahayaan, cerita kita dia tak sampai. Tak sampai itu maksudnya dari segi mood itu sendiri, mood dalam setiap adegan ataupun babak itu. Pasal setiap babak ni ikut pada genre cerita. Kadang-kadang ada cerita horror, ada cerita serius, ada cerita misteri, ada cerita yang pelbagailah, aksi, dan semuanya mengikut kesesuaian babak itu dalam pencahayaan. Jadi pencahayaan ini amat mustahak. Tugasan seorang pengarah ni sebenarnya memang merangkumi daripada A sampai Z. Daripada permulaan pre-production sampai ke post-production, sampai editing, sampai kadang-kadang terbabit dalam publicity. Tetapi bila kita masuk dalam bab fasa shooting itu sendiri, production, pengarah ini lebih banyak berkomunikate dengan DOP daripada dengan artis ataupun dengan department yang lain. Jadi kalau artis ni kebanyakannya cuma kita perlukan mereka untuk masuk dalam set dan bawa watak mereka, dan sebagai pengarah kita akan develop ataupun kita akan membentuk watak itu untuk mendapatkan orang kata lakonan yang lebih berkesan. Tetapi pengarah lebih banyak berkomunikasi dengan DOP di bawahnya, termasuklah dengan teknikal, audio dan juga lighting untuk mendapatkan kesan yang lebih baik. Memang pengarah amat rapat dengan bahagian teknikal. Kebanyakan filem meninggalkan kesan pada penonton yang berpunca dari bagaimana pencahayaan mempengaruhi persepsi. Ia menetapkan mood tertentu. Pencahayaan yang terang berwarna-warni sering membawa keseronokan dalam filem. Pelakon kelihatan lebih bahagia. Warna gelap menunjukkan ciri-ciri jahat dalam lakonan dan menetapkan mood untuk plot gelap. Sebagai pengarah fotografi, pemahaman skrip first, nombor satu lah. Bila kita dah tahu cerita, baru kita boleh mereka macam mana pencahayaan yang berupa macam mana yang harus kita adakan di lokasi tu. Halangan kemungkinan ada untuk mengatasi masalah tu. Pre-pro penting. Persiapan tu. Persiapan maknanya ada reki lah. Ada reki yang kita dah pasti dah apa benda yang kita nak gunakan. Sebenarnya kalau tiba-tiba kita ada di lokasi itu tanpa reki, kemungkinan lah ada kekurangan lah yang kita tak sediakan. Tapi kalau kita dah reki, kita dah tahu cerita, kita dah tahu babak apa nak ambil, yang macam mana action ke apa ke. Jadi kita dah kenal pasti apa jenis lampu ataupun rupa pencahayaan yang kita nak lahirkan dalam dalam set tu. Sekarang banyak orang buat action, saya boleh cerita action sikit lah. Shot action tiba-tiba director request shot ni bukan handheld, dia minta steadicam. Walaupun handheld dengan steadicam sama, dia punya keadaan bekerja dia perlu kebebasan yang tidak dia tersekat bila ada lighting stand lah, nampak kabel, nampak pasal dia pergerakan dia bebas. Jadi kalau kita sekat dengan ada tiba-tiba poli besar belah sana, benda tu terhad, dia jadi orang yang nak berkarya tu tersekat. Itu antara halangan lah. Jadi lighting man lah kena mengalah. Dia kena mengalah untuk shot tu kena dapat. Kita punya tadi yang saya cakap pre-pro tu, katanya pre-pro lighting kita nak macam mana, dia ratio tinggi ke, rendah ke, atau high contrast ke, atau low contrast ke, low key ke, high key ke. Kita sebenarnya yang tu kita dah tahu dulu, baru kita boleh
tentukan yang luar tu macam mana. Bila kita dah terdedah dengan internet ni, kita buat reference adanya behind the scene dia pakai belon gas naik atas. Belon yang 18K yang besar-besarnya bab untuk kasih sekali terang semua. Okey, kos memang tinggi. Ini untuk producer pula. Kos memang tinggi, tapi kerja simple. Hanya operator untuk naikkan lampu dan DOP tentukan angle lampu tu. Itu je. Jambol ni sejenis lampu yang itu pakai current. Tapi yang belon tu pakai pakai gas kan. Bila pakai gas, dia akan terapung, tapi kena ikat juga dengan tali. Tali dia kena padam lah. Kena ikat juga dengan tali tu. Pasal kalau dia tak ikat, dia jadi macam hanyut lah. Itu yang kita tengok kenapa ada pengarah yang ambil DOP dari luar negeri. Lepas tu mungkin dia ada peruntukan lah. DOP daripada luar negeri dengan peralatan-peralatan yang dia dah biasa guna. Teknologi semakin canggih, rupanya semakin banyak lampu-lampu yang berkuasa tinggi, dia semakin kecil dan semakin ringan, dan berakhir dengan tidak perlu elektrik. Kita cuma pakai bateri. Sebagai lighting man, memang dia perlu tengok finalnya composition supaya kat mana yang dia taruh tu tidak ada pembaziran lah. Kalau dia set sana, shoot sini je. Tu contoh. Dia akan makan masa lah. Jadi itu yang masa kita calibrate lah dengan biasanya DOP akan kerjasama dengan giver, kita punya key grip, supaya kita tak buang masa lah. Yang apa yang saya nampak produksi luar negara ni, dia orang tidak kira bajet. Jadi bila dia baca skrip, dia tengok scene tu apa besar ke kecil, dekat mana nak shoot, scene yang besar-besar, dia tak kira, tak ada bajet, tapi dia order lampu 12K ke 6K ke 4K, semua jenis lampu dia sampai daripada 12K sampai ke 575. Jadi dah professional light pun banyak. Jadi yang pendek kata, dia tidak ada sekatan. Asalkan dia dapat apa yang dia nak dalam filem dia orang tu. Bila saya bekerja dengan Encik Iwe Haji Syahri, 3 filem saya buat dengan Iwe. Filem Perempuan Si Dodot, filem Kaki Bakar dan filem Buai Laju-Laju. Ada 3 filem drama, banyaklah. Tapi tiap-tiap pengarah ni cita rasa dia lain. Contohnya macam Iwe ni, cita rasa dia suka buat dalam, kalau dia kata ada satu ayat maksudnya, okey, kita tak nak cut. Kalau kita bermula daripada mana, sudut mana pun, kita bermula, kita terteraik ke apa ke, sampai dia masuk bilik ke apa ke, keluar bilik, follow balik, dia tak cut. Kalau kita gunakan filem dulu, satu roll habis. Pencahayaan juga menyediakan cara pengarah memberi tumpuan pada watak, menetap lokasi sebenar, memperkenalkan latar sebenar lokasi dan penggunaan warna efek pada lampu. Ianya sangat berkesan dalam menukar mood dan menambah perasaan dalam visual serta cerita yang terdapat dalam penggambaran filem. Secara kesimpulannya, pencahayaan terlalu penting di dalam setiap penggambaran dan ia mestilah wujud, sama ada dari semula jadi, iaitu alam dan juga matahari, atau sumber lampu, kerana sandaran paling mudah adalah penggunaan mata dan penglihatan kita melalui bantuan cahaya untuk melihat.